Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi dapat sama-sama kita berkumpul dan berjumpa di suara kita untuk kita sambung kongsian kita daripada subjek fiqhu al-mu'amalah. Itulah fiqh mu'amalat, dan kita pada beberapa sesi yang lalu masih pada bab al-buyu' al-muharramah, prohibited sales, ya. Jual beli yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ada sekurang-kurangnya 23 jenis, mungkin lebih lagi, tapi yang biasa dibincangkan oleh para ulama dalam buku-buku fiqh mereka ialah jual beli yang sebagainya telah kita pelajari dulu, dan ada banyak lagi yang belum kita kongsikan. Dan pada sesi yang lalu kita pada larangan yang keenam lah, ya. Pertama, jual beli dalam masjid. Kedua, jual beli ketika khutbah Jumaat. Ketiga, jual beli gharar. Yang keempat ialah jual beli yang berasaskan riba. Ya, gharar dan riba itu banyak masa kita ambil. Kemudian yang kelima, jual beli di atas jual beli orang lain, al-bi' ala bi' al-akhar awil muslim. Kemudian yang keenam last hari itu ialah jual beli barangan yang tidak ada atau tidak dimiliki, yang disebut sebagai bi' al-ma'dum, ya. Dan pada malam ini insya-Allah taala kita akan masuk jual beli seterusnya yang dilarang dalam syarah. Yang saya tulis dalam nota ini, jual beli buah yang berada di atas pokok dalam braket pajakan, ya, atau sewaan, atau boleh saja guna istilah-istilah yang lain, tapi ia merujuk kepada jual beli hasil tanaman, khususnya buah-buahan yang masih berada di kebun, ya, di pokok-pokok. Dan of course lah, jika buah-buahan itu masih belum lagi masak, putih lagi, ataupun before that bunga baru, ataupun tak bunga lagi. Ya tak? Ya. Sebenarnya secara amnya jual beli buah-buahan hasil tanaman lah, ya, khususnya buah-buahan, dia seumpama jual beli barangan-barangan dagangan yang lain, komoditi-komoditi yang lain, di mana hukumnya harus, ya. Mereka hanya ada dalam beberapa keadaan sahaja yang dilarang oleh syarak. Pertama ialah apa yang disebut sebagai bi' al-muzabanah, jual beli muzabanah. Itu istilah Arab dia lah. Ia merujuk kepada jual beli buah-buahan yang basah dengan buah-buahan yang kering. Yang merujuk kepada contohnya bai'ur rutab bit tamar, jual beli rutab dengan tamar. Rutab ni ialah tamar yang kering. Rutab ni ialah tamar yang basah. Tamar ialah tamar yang kering. Orang Arab ni kalau tamar tu kering dia panggil rutab. Orang Arab ni kalau tamar tu basah dia panggil rutab. Kalau tamar tu yang sudah dikeringkan dia panggil tamar. Kita tamar belaka, ya tak? Itu secara am lah. Walaupun rutab tu ada jenis-jenis dia lagi, nama-nama macam-macam, tuan-tuan tahu lah kan, pergi sana kan. Ya,
tamar ni ada macam-macam nama, tapi asalnya begitu. Kalau yang kering, kalau yang basah disebut rutab, kalau yang kering disebut tamar. Ya. Ia merujuk kepada jual beli rutab dengan tamar lah, ya, secara amnya. Walau bagaimanapun, ia boleh saja merujuk kepada mana-mana hasil tanaman, khususnya buah-buahan yang kering dengan yang basah, tak boleh juga. Ya. Kerana dalam hal ni ada sebagai ulama kata hak tak boleh ialah barang-barang ribawi saja, makanan ruji lah. Macam tamar tu makanan ruji, jadi tak boleh lah. Ya. Adapun sebagai yang lain, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i, dia tidak hanya tertentu kepada buah tamar sahaja atau anggur sahaja hak disebutkan dalam nas, tapi ia boleh saja pada makanan-makanan yang lain lah, hasil-hasil tanaman yang lain, buah-buahan yang lain. Pasal mazhab Syafi'i ini bab riba dia agak luas. Riba boleh berlaku pada kesemua makanan. Ya. Kalau setengah ulama dia kata hak dinaskan saja, ataupun item-item yang ada dalam hadis lah, ya. Baik, disebut muzabanah, jual beli buah kering dengan buah basah. Ya. Kebiasaannya rutab dengan tamar lah. Pasal apa tak boleh? Pertama, kerana ia dilarang oleh Rasulullah SAW. Seumpama yang diriwayatkan dalam beberapa hadis. Contohnya hadis yang diriwayatkan dalam Muwatta Imam Malik daripada Sa'ad, di mana orang bertanya Rasulullah SAW tentang jual beli itu. Ya. Su'ilan Nabi an bai'ar rutab bit tamar. Faqala liman hawlahu ayanqusu rutab idza yabisa? Faqalu na'am. Faqala fanahan Nabi an zalik. Orang tanya Nabi lah, kami ni berjual beli rutab dengan tamar, mana hak basah hak kering. Aku ada tamar basah, mu ada tamar kering. Buat pertukaran, jual belilah tu. Tidak? Jual beli ni boleh jadi dengan duit, boleh jadi barang sama barang. Ya? Boleh tak? Terus tukar begitu. Maka Nabi bertanya sahabatnya, tamar hak basah ni, rutab ni, kalau dia kering, dia akan kurang tak? Maka sahabat kata ya. Maka Nabi pun melarangnya. Contoh, tuan-tuan jual beli tamar kering dan tamar basah, rutab dengan tamar, sekilo-sekilo, sama-sama sekilo. Timbang hak ni sekilo, timbang hak ni sekilo. Asasnya sama berat, okey lah tu, the same quantity, tapi sebenarnya dia tidak sama. Bila tamar hak basah ni kering, dia akan jadi lebih ringan. Jadi pada hakikatnya sebenarnya tamar hak basah ni lebih kurang lagi berbanding tamar yang kering. Mula-mula kita buat pertukaran tu memanglah sama-sama sekilo. Kalau hak ni satu gantang, hak ni satu gantang, tapi hak basah tu bila dia kering dia akan jadi lagi kurang. Maka Nabi SAW tidak membenarkan. Pertama, kerana ada kezaliman di situ, ketidakadilan. Patut sama-sama banyak lah, kan? Ini hak ni akan jadi kurang. Yang kedua, kerana tamar adalah makanan ribawi, ada unsur riba. Jadi bila ada unsur riba, kadar dan kuantitinya tidak sama, maka tidak boleh. Nampak tak? Boleh ikut kan? Ya? Jadi tak boleh. Ya? Tamar basah dengan tamar kering buat pertukaran, jual beli macam tu tidak boleh. Ya? Dia kena basah sama basah, kering sama kering. Ya, selain daripada dia mempunyai kuantiti yang tidak sama, ia adalah item ribawi, yang mana tidak boleh sedemikian. Itu disebut sebagai muzabanah. Saya nak buat contoh bahasa Melayu, saya nak buat contoh makanan Melayu ni tak tahulah. Ya, pasal kita tak buat. Ada buat pertukaran beras, mana ada beras basah beras? Ya. Kering ada? Tak ada kan? Ya. Boleh jadi beras dengan nasi, boleh jadi? Nasi sekilo, beras sekilo. Tak boleh. Ada ulama kata hak tak bolehnya hanya tamar saja dengan, ada ulama kata hak tak boleh tamar dengan inap. Inap ni anggur lah, kerana ia dinaskan oleh Nabi. Tamar of course lah, sebab dia makanan ruji. Hak tu saja kata ulama lah sebahagian.
Tapi sebagai yang lain, dia merangkumi makanan-makanan yang lain, termasuk dalam mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i semua makanan tak boleh. Ya. Bukan kata makanan ruji saja, makanan tak ruji pun tak boleh. Mazhab Syafi'i bab riba ni dia agak luas. Sebab tu unfortunately dalam konteks kewangan semasa, kalau kita apply apa yang ada dalam mazhab Syafi'i, saya ingat banyak benda yang akan stuck. Especially perkara yang melibatkan ribawi. Sebab riba-riba ni mazhab Syafi'i dia agak luas. Semua makanan ada unsur ribawi dan minuman juga. Berbanding sebahagian ulama yang lain, dia hanya merujuk kepada item-item tertentu sahaja. Kalau makanan ruji saja. Ya. Kita agak luas. Jadi kalau kita nak ambil mazhab Syafi'i, contohnya tuan-tuan tukar nasi dengan beras, maka tidak boleh. Walaupun sama-sama sekilo, walaupun sama-sama satu bekas, walaupun sama-sama, ya, tak boleh. Kerana beras tu basah, nasi tu kering. Ya tak? Nampak macam sama, tapi bila beras tu dimasak, boleh jadi dia akan lebih, dan boleh jadi dia akan kurang juga daripada nasi yang satu lagi. Macam tu lah cerita dia, ya. Jadi muzabanah tak boleh, mungkin tak berlaku sangat lah, ya, mungkin. Yang kedua yang dilarang juga ialah apa yang disebut sebagai al-muhaqalah. Al-muhaqalah, jual beli muhaqalah. Muhaqalah ni ialah jual beli hasil tanaman, khususnya buah-buahan yang masih ada di kebun. Of course lah yang ada di atas pokok. Boleh jadi juga, ataupun sebagai ulama juga mengatakan bahawa jual beli hasil tanaman yang belum dituai, yang masih ada di atas pokok, dekat sawah, ya, dekat kebun, dengan hasil tanaman lain yang sudah dituai. Ya. Nampak? Saya ada sawah padi 1 ekar. Ya tak? Haji ada padi juga, tapi Haji dah proses dah, duduk dalam karung guni, ya. Kita buat pertukaran. Haji beras mari 100 guni, tukar dengan saya punya padi 1 ekar. Tukar macam tu je. Dah Haji ada beras Haji tak nak jual lagi, kan? Orang ada duit tak nak pakai lagi, simpan dulu lah beras. Saya nak pakai duit, beras saya, padi saya tak masuk lagi, ataupun masih kat sawah, kan? Saya nak pakai duit, mungkin saya nak jual lah beras tu. Jadi beras Haji bagi saya, Haji ambil padi saya duduk kat sawah tu. Nanti bila sampai masa nanti Haji tuai lah, ni bagi saya dulu, saya jual. Buat pertukaran macam tu. Itu disebut sebagai muhaqalah. Ia dilarang dalam syarak, kerana ia dalam konteks yang sama. Apa dia? Ketidaksamaan kuantiti. Betul tak? Hak ni duduk dalam guni, tahu dah kuantiti banyak-banyak mana, tapi hak tak tuai lagi tu tahu tak? Tak tahu. Agak-agak boleh? Tak boleh. Dulu kita dah bincang, jual beli ni bila ada unsur ghara, maka dia tidak dibolehkan. Ghara ni makna ketidakjelasan, ketidakpastian, uncertainty, terutama dari sudut kuantiti lah. Maka tak boleh, ya? Oh, payah Islam, tak boleh berlaku. Ya tak? Kalau tukar, apa salahnya pun, tak ada mudarat apa pun. Islam tak benar, pasal ada ketidakjelasan di situ, ada ghara. Mungkin hak saya, hak kering ni okey lah, hak tuai dah ni, hak tak tuai tu lagi. Ya tak? Boleh jadi juga saya ambil dah beras Haji jual. Ya tak? Sawah padi saya tu Haji akan tuai lah bila tiba masanya. Maybe after 1 month, maybe after 1 week. Siapa boleh jamin beras tu akan okey sampai masa yang Haji nak tuai tu? Okey lah, esok nak tuai lah. Boleh jadi padi tu masuk dah. Mana tahu malam ni hujan lebat, ribut, jahanam padi. Macam mana Haji nak buat? Oh, saya bayar balik ya. Tak? Haji baik, Haji bayar balik lah. Kalau orang lain tak nak bayar balik, macam mana? Ya. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Araitum law mana Allahu samarah fabima yastahilu ahadukum mala akhihi. Mana mu tahu esok-esok Allah Ta'ala akan menghalang tanaman itu, mana daripada dituai. Mana tahu ada hujan, ada ribut, dicuri dan seumpamanya. Maka macam mana kamu nak menghalalkan wang
kawan kamu itulah kamu ambil. Ya, bukan semua orang baik boleh pulangkan balik duit dia. Sebahagian tak, betul tak? Jadi Islam tutup awal-awal, tak benar. Pertukaran-pertukaran seumpama ini. Ya. Kalau hak tadi, hak basah, hak kering tak boleh, kuantiti tidak sama. Of course lah, yang melibatkan makanan yang merujuk kepada ayat-ayat ribawi. Sementara kalau memang dia dinaskan oleh Nabi, rutab dan inab. Tamar dan juga anggur. Ya. Ini pun sama juga. Ia akan menyebabkan pertikaian pada masa akan datang. Jadi Islam tutup awal-awal. Ya. Jadi muhakalah tak boleh. Ya. Dalam konteks yang sama juga, ni kita ada dusun, kita pajak pada orang. Ya. Betul tak? Boleh jadi sebelum musimnya, boleh jadi ketika musimnya, tapi buah masih di atas pokok. Kita jual awal-awal. Biasa sebelum musim lah biasanya, ataupun di awal musim. Saya pun tahu pasal arwah atuk saya pun ada dusun, dan dia pun buat perkara yang sama, dia pajak. Betul tak? Dan bukan hanya orang-orang persendirian, syarikat-syarikat pun ada buat, ya. Kerajaan pun ada buat, Felda buat pajak juga, ya tak? Ya. Juga dalam konteks yang sama, di mana tidak boleh kita jual beli hasil tanaman, khusus buah-buahan lah kebiasaannya, yang masih berada di dusun, yang masih berada di atas pokok, dalam keadaan kita tidak tahu hak ehwal keadaannya bagaimana selepas itu. Macam kita pajak tadi tu, saya sebut dalam nota itu, pajakan-pajakan seumpama itu tidak boleh sebenarnya. Maksudnya kita akad awal-awal. Saya ada 1 ekar dusun durian, orang pun nak beli dengan saya. Okey, saya beli berapa? Durian tak masuk lagi tu, ataupun tak gugur lagi, atau pokok kan. Okey, 1,000. Bayar dulu 10,000, 20,000, bayar 20,000. Nanti bila tiba masa menuai, masa gugur lah, awak bayar selebihnya. Mungkin ada fasa-fasa tertentu, 2 kali bayar ke 3 kali bayar, awak boleh tuai lah buah-buah itu. Itu sebenarnya tidak dibolehkan di sisi majoriti para ulama, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. Ya, walaupun hari ini memang dipraktikkan secara meluas. Boleh kata pekebun-pekebun, pedusun-pedusun melakukan hal itu. Tapi saya mau cari fatwa-fatwa terkini khusus dalam negara lah, dalam bab tu, Allah Ta'ala alam tidak ada lagi berkaitan dengan ya, tak ada lagi lah. Sekarang bukan isu ni saja, ada isu yang dah lama. Saya sendiri pun tuan-tuan, ada isu saya personally WhatsApp pada mufti, tanya dah ada fatwa belum, dia kata tak ada. Dah ada fatwa belum, dia kata tak ada. Adakah benda tu dah berlaku dan telah lama diamalkan, tapi nak macam mana, ya? Biarlah. That's why penting untuk kita belajar, dan kalau kita tak belajar pun kita tanya orang yang tahu, ya? Saya dapati tak ada lagi lah fatwa dalam bab ni, Allah Ta'ala alam. Tapi dalam buku-buku fiqh, baik yang klasik atau kontemporer, ada dinyatakan bahawa jual beli seumpama itu, pajakan-pajakan pohon, dusun, ya, di mana kita jual dalam keadaan buah masih ada dan akan dipetik pada masa akan datang, haram hukumnya, unallowable, tak dibenarkan. Kerana apa? Kerana dasar-dasar yang tadi lah, ada di situ ghara. Kita tak tahu berapa banyak buah yang akan kita tuai. Islam melarang ghara sama sekali. Kita dah bincang 2-3 kuliah pasal ghara. Uncertainty, al-jahalah dia panggil, ya? At-ta'wilat. Yang kedua ialah kita tidak tahu adakah kita dapat tuai tanaman itu atau tidak. Tak confirm lagi. Ribut, taufan, pokok tu mati, mana tahu kan. Jadi ada banyak dasar-dasarnya di situ, ya, yang mana ulama tidak membenarkannya. Sementara Rasulullah SAW memang melarang dalam banyak hadis. Memang top lah. Bahkan dalam fiqh tuan-tuan, khususnya fiqh klasik, memang ada satu bab disebut sebagai an-nahyu an bai'is simar qabla buduwis salah. Larangan menjual tanam-tanaman hasilnya sebelum ia masak, aka sebelum ia dituai. Kita nak jual hak atas pokok, nak jual hak duduk di sawah, nak jual hak jenis-jenis lagu tu tidak boleh, ya, memang ada babnya, dan memang ada hadis-hadisnya dengan jelas sekali. Hatta kata para ulama kita, memang antara al-Imam
At-Tirmizi rahimahullah dalam buku sunan beliau, ajma'u ala wal amalu ala hadza 'inda ahli al-ilmi karihu bai'us simar qabla buduwi salahiha. Ya. Dan inilah amalan ahli-ahli ilmu, yakni ulama. Zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, di mana mereka melarang jual beli buah-buahan atau hasil tanaman sebelum ianya masak dan dipetik. Kalau tak masak lagi tak boleh. Kalau masak pun kena petik juga. Dia tak boleh dibiarkan begitu untuk satu tempoh kerana takut akan berlaku kerosakan dan sebagainya. Jadi tak boleh lah, ya. Walau bagaimanapun, kalau kita belajar in detail, memang ada juga ulama yang membenarkan. Dan saya hari ni pun sebelum mengajar, saya ada tanya juga seorang penasihat syariah berkaitan perkara ni. Dia kata memang tak boleh lah. Fatwa tak tahulah ada atau tidak, tapi dalam fiqh muamalat, baik yang klasik baik yang sekarang, memang majoriti melarangnya di atas dasar yang saya sebutkan, ya. Tapi sebenarnya ada ulama yang kata boleh, ya. Antaranya Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah dan Ibn Qayyim. Dan saya kira mungkin. Jika fatwa dikeluarkan dalam bab tu, tak mustahil dia akan cedok atau ambil pendapat dua ulama besar ini dalam urusan pajakan kebun atau buah-buahan seumpama ini. Saya rasa mungkin lah, sebab kita dapati dalam banyak hal pendapat dua tokoh ini diguna pakai. Tuan-tuan beli barang kemas, boleh saja secara ansuran, boleh saja cara bertangguh. Fatwa negeri banyak yang pakai, hatta JAKIM dan dunia pakai. Kalau diikut itu, kalau nak diikutkan, itu memang pendapat minoriti. Hanya beberapa orang ulama saja yang membenarkan, yang mengatakan bahawa barang kemas tak termasuk dalam item ribawi. Antaranya Ibn Taymiyah lah, dan Ibn Qayyim juga. Jadi dalam hal ni pun tidak mustahil. Di mana bila kita lihat hujah-hujah dia pun agak kuat juga, di mana dia membenarkan, ya, jual beli hasil tanaman yang berada di pokok, tapi dia sebenarnya dia dipanggil sewaan pokok untuk dapat buah. Jual beli juga, sewaan ni jual beli juga, ya. Dia kata boleh lah, dan kita lihat adalah dasar-dasarnya. Pertama, dia kata Allah Ta'ala membenarkan kita upah orang untuk menyusukan anak kita, ya tak? Ya. Sedangkan kita tidak tahu berapa banyak susu yang akan diberi pada anak kita. Jadi sama saja dengan kita pajak pokok untuk dapat buah, walaupun kita tidak tahu, ya. Tapi dia kata boleh, sebab kita bukan beli buah tu, kita beli pokok, ataupun kita bukan beli buah tu, kita sewa pokok. Jadi dia kata boleh. Dia guna kias, ya. Allah Ta'ala sebut surah Al-Ma'idah yang ke-6, Allah Ta'ala kata fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Kalau dia memberi susu kepada anak kamu, maka kamu beri upah kepadanya. Mana ada kuantiti, ataupun kita tak tahulah kan, ada warah di situ, jadi dia guna yang tu. Lepas tu adalah dia pakai asal lah, mana sahabat Nabi ada yang meninggal hutang yang banyak. Nama dia Usaid bin Hudair. Ada riwayat itu dalam Sahih bin Mansur, Sunan Sa'id bin Mansur dekat saya. Di mana dia ada hutang banyak, dia mati, dia meninggalkan hutang 6,000 dinar, ya. Kemudian Umar Al-Khattab panggil pemiutang dia, lalu Umar Al-Khattab memberikan satu tanah untuk mereka gunakan selama beberapa tahun bagi melunaskan hutang Usaid bin Hudair tadi. Umar kata, mau ambil tanah ni, usahakan hasil tanah ni apa semua mau ambil, maybe dalam beberapa tahun, 5 tahun, 6 tahun, after that bagi aku balik tanah. Jadi dia kata itu juga satu bentuk yang sama macam pajakan tadi. Umar bagi tanah, dia ambil hasil, ada pokok, ada kebun. Jadi dia kata tak ada beza sangat dengan hoki pajakan buah ni. Dan mungkinlah ada beberapa dalil yang lain, ya. Boleh jadi kalau fatwa dia nak rujuk yang tu, saya tak tahulah pada masa akan datang, ya. Kita tak ada kebun kan. Jadi kalau orang ada kebun, dia tanya kita, saya kata ada dua pendapat lah. Pertama, majoriti kata tak boleh, minoriti kata boleh, as long as ada kejelasan dalam perkara-perkara yang fundamental, macam tanah yang nak dipajak tu berapa luas, bagi clear, ya tak? Kalau pokok dia tu berapa banyak pokok yang ada, bagi clear.
boleh tempoh untuk dipajakkan hak tu bagi clear belaka lah. Saya ingat pendapat tu boleh guna pakai. Allah Ta'ala alam lah. Tapi tadi saya tanya penasihat Syekh, dia tak setuju pendapat tu. Allah Ta'ala alam, saya pun tak tahu kan. Tapi ada dinyatakan, sebab saya ambil yang majoriti, dia kata tidak boleh. Siapa ada kebun sini? Ada buat pajak macam tu? Ada? Ya. Tapi dengan satu syarat. Ibn Taymiyah ni dan Ibn Qayyim dia ulama. Dengan satu syarat. Kalau pokok tu tidak menjadi, maka wang mesti dikembalikan kepada si pembeli. Itu syaratnya. Bukan kata beli, pokok tak jadi. Ya tak? Rugi. Tak. Dia kata kalau pokok tu tak jadi, kena bayar balik, bagi balik. Kalau itu disetujui, maka boleh. Dia sama saja dengan kita sewa kenderaan katanya. Tiba-tiba kenderaan itu tidak boleh digunakan. Mesti dia bagi balik duit kat kita. Betul tak? Kita sewa rumah untuk didiami. Tiba-tiba kita tidak dapat mendiaminya kerana masalah-masalah tertentu. Mestilah tuan rumah tu bagi balik duit kat kita. Sama juga dalam kes ni. Dia mesti ada pengembalian wang yang dibayar jika buah atau jika pokok itu tidak mengeluarkan hasil. Jadi kena pastikan waktu lah. Ya tak? Mana kalau kita buat kontrak, awal-awal kena buat gitu. Cerita dia macam tu lah ya. Ada lagi saya tengok dalam YouTube, ada Ustaz Muamalat juga, dia buat carangan untuk salam. Adalah solusi-solusi tertentu. Dan kita harap pada masa hadapan adalah fatwa lambat ni. Jadi pihak-pihak yang berwajib dia kena peka juga kan. Tak tahulah kan, cakap lebih-lebih kan. Tak boleh juga. Okey, habis waktu Ada nak tanya apa tak? Tak ada kot. Tak ada kebun kot. Ya. Tapi kalau orang tanya ataupun idea am lah dalam bab ni, kita kata majoriti mengatakan tidak boleh, haram, tapi segelintir kata boleh. As long as ada kejelasan dalam hal yang kita uruskan. Jual beli tu mesti ada kejelasan dari sudut pajakannya, tempohnya, ya, harganya. Macam jual beli biasa lah. Itulah saya boleh cerita ya. Tapi kalau saya personally, saya akan pilih yang boleh tu. Ya. Allah Ta'ala alam ya. Pasal hari ni kita tengok dalam konteks kewangan pun banyak ambil pendapat yang tidak majoriti pun. Janji memudahkan urusan muamalat kita dan tidak langgar syarak secara jelas. Kalau direct atau straight away menyalahi nas tak boleh lah ya. Hak ni tak tahulah, Allah Ta'ala alam ya. Tak apalah kan, kita ada idea am cukup lah. Okey, itu yang keenam ya. Itu yang ketujuh ya. Okey, kemudian yang ke-8, jual beli musarrat. Dalam braket saya tulis haiwan yang dibiarkan susunya ketika proses penjualan berlaku. Dalam syarak tuan, dia ada satu jual beli disebut sebagai bai' al-musarrat. Istilah ni semua Arab. Saya nak terjemah Melayu pun tak boleh pasal tak ada Melayu. Hatta buku-buku Arab yang diterjemahkan kepada Melayu, dia masih menggunakan istilah yang sama kerana dia tidak boleh diterjemahkan. Kalau terjemah jadi panjang lah. Tak? Jadi dia ambil perkataan tu ya. Hatta saya lihat dalam buku-buku English pun sama juga. Dia guna sama juga. The trade of musarrat. Dia sama juga. Jual beli musarrat. Ya. Jadi istilah tu kita tak boleh buat apa. Tapi maksud kepada jual beli itu ialah jual beli haiwan yang dibiarkan susu pada badannya untuk mengaburi mata si pembeli. Haiwan itu gemuk dan kebiasaannya mempunyai susu yang banyak. Saya ada kambing, time saya nak jual, maybe 1 week before that, saya biar je susu. Biasa saya perah sama 2 hari sekali saya perah, 2 hari sekali saya perah. Ini sebab saya nak jual, saya biar je susu. Jadi kambing tu jadi gemuk lah, nampak besar. Dan kantung susunya pun banyak. Di mana bila orang nak pergi beli, dia tengok, oh bagus kambing ni banyak susu ni, untung aku ni. Islam melarangnya. Kenapa? Walaupun ia bukan satu bentuk penipuan yang jelas, betul tak? Yang direct, tapi ia juga satu etika yang tidak baik, satu bentuk penipuan jugalah. Ya tak? Dia tak boleh biar susu duduk di kantung dengan niat nak menipu lah. Kalau memang dia perah 2-3 hari sekali, kebetulan hari yang dia tak perah tu dia nak jual, dia bukan menipu lah. Ini dia saja dibiarkan begitu. Jadi Nabi larang. Nabi kata la tusarril ibil walal ghanam. Jangan kamu biarkan susu pada unta atau kambing. Ya. La tusarril ibil walal ghanam. Faman ibta'aha ba'da zalika fahuwa bi khairin nazarain ba'da an yahlabaha. Insya amsaka, insya raddaha wa sa'a min tamri. Hadis itu hadis Ibn Umar dan Sunan Abi Daud.
Nabi kata jangan kamu biarkan susu berada di kantong bila kamu nak jual. Dan bila orang tu beli, dia tidak berpuas hati. Bila dia purah-purah susu, maybe after a while, after few days, tengok lembu tu puruh rupanya. Bukan lembu lah, unta tu puruh rupanya. Purah-purah pula. Lepas purah tu 2-3 hari, 4-5 hari lepas tu, tak ada susu rupanya. Jadi dia timbul rasa tak puas hati. Maka Nabi kata kalau tak puas hati, dia ada 2 pilihan lah. Pertama dia boleh Nabi kata kalau dia sudah beli, kemudian terbukti yang memang susu tu saja dibiarkan, mana ada tak puas hati dia lah. Maka Nabi kata dia ada 2 pilihan. Pertama, kalau dia suka, dia ambil saja, mana jual beli tu sah. Tapi kalau dia tidak suka, dia boleh mengembalikan haiwan itu, dan adalah dia memberi bersama-sama dengannya satu gantang tamar sebagai ganti susu yang telah dia perah. Jadi dia purah susu. Kalau susu tu dia dah guna, dia kena bagilah tamar tu. Tapi kalau susu tu dia nak kembalikan kepada tuannya, dia bagilah haiwan itu dengan susu-susunya sekali. Jadi dia berhak berbuat begitu. Arti kata lain, kalau dia pulangkan kembali kepada tuannya, dia jumpa baliklah, dia kata, kambing awak ni tak jadi, ingat aku gemuk rupanya, tak gemuk mana pun, ingat aku banyak susu rupanya, tak ada susu pun, ambil balik lah. Maka dibolehkan. Kerana ia termasuk dalam keaiban yang ada pada haiwan berkenaan. Dan memang dalam jual beli, kalau kita beli satu barangan, tiba-tiba ada keaiban, of course lah keaiban seumpama ini disengajakan, maka tidak boleh. Mana dia boleh mengembalikan kalau dia nak kembalikan lah. Tengok betapa Islam bak jual beli ni dia jaga betul, betul tak? Kerana dia ikutkan macam tak ada kesan sangat, tapi kerana dia satu bentuk penipuan, walaupun macam tak berapa menipu sangat, tapi kira menipu juga tu. Sehingga ia dipanggil oleh Rasulullah SAW sebagai bi' al-musarraf, jual beli haiwan yang dibiarkan susu. Nak bagi nampak dia ni bagus, nak bagi nampak dia ni gemuk, nak bagi nampak dia ni banyak susu, tiba-tiba sebaliknya, maka dia jual beli yang boleh dikembalikan. Ya sah, tapi boleh dikembalikan, dan perbuatan itu haram. Sebab itu dia termasuk jual beli yang dilarang. Baik, itu nombor 8. Nombor 9, jual beli anjing. Ada nak tanya tak? Tak ada kot, kita tak ada kambing. Yang ke-9, jual beli anjing, yang disebut sebagai bi'ul kalbi, juga dilarang oleh majoriti para ulama. Hanya dalam mazhab Maliki saja yang membenarkan jual beli anjing jika ia ada keperluan-keperluan tertentu. Kita ada kebun, kita perlu kepada anjing untuk jaga kebun kita, maka boleh kita pergi cari tuan punya anjing, kita beli dengannya. Maka Maliki kata harus. Kita berburu, ataupun nak berburu guna anjing, jadi kita pun pergilah beli anjing. Maliki membenarkan kalau kita ada tujuan-tujuan tertentu, hatta untuk keselamatan seperti kita bermusafir, ataupun untuk jaga rumah kita, bangunan kita, maka boleh kita beli anjing untuk tujuan-tujuan berkenaan. Maliki lah kata begitu, dan mungkinlah ada individu-individu tertentu yang berpendapat semikian. Adapun majoriti para ulama melarangnya. Jual beli anjing tidak boleh sama sekali. Dengan tujuan, tanpa tujuan, berburu kok, keselamatan ke apa ke, tidak boleh. Ini kerana Rasulullah SAW melarangnya. Very famous one, ada banyak hadisnya. Hadis yang paling tahu ialah hadis Abi Mas'ud Al-Badri yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim, di mana kata Nabi, bai' samanul kalbi khabis, wa mahrul bari khabis, wa kasbul hajjami khabis. Nabi kata harga menurut pada jual beli lah, anjing itu adalah khabis. Khabis ni makna buruk, makna jahat, dalam bracket haram lah. Harga wanita yang melacur itu adalah khabis. Nabi samakan jual beli anjing dengan jual beli pelacur. Orang yang melanggar pelacur sebenarnya dia buat jual beli tu servis. Jadi Nabi menyamaratakan. Dan ujung tu juga Nabi kata wakasbul hajjami khabis. Hasil daripada bekam juga adalah khabis.
Sebab tu ada segelintir ulama dia memakruhkan bekam, ambil upah bekam. Kalau tak ambil upah tak apa, ya? Walaupun bagaimanapun sebagian kata okey aja, bekam boleh ambil upah, kerana sebenarnya bab tu ada hadis yang lain di mana Nabi juga berbekam dan Nabi membayar upah kepada bekamnya. Sebagai ulama kata dulu-dulu Nabi tak benar, ini yang Nabi Nabi benar pasal ada hadis Nabi larang yang itu, dan ada juga hadis yang lain Nabi melakukannya. Jadi bila ada hadis yang bercanggah, dia kena dipahami dengan cara yang berbeza lah. Tapi jual beli anjing dengan jual beli pelacur dia kekal, di mana tidak boleh sama sekali. Jadi tak boleh ya. Dan saya ada banyak lagi larangan-larangan yang lain ya, hadis-hadis yang serupa. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim dan dalam Al-Majmu' juga, buku fiqh beliau yang agak besar, agak masyhur, dia kata dengan sebab hadis ini an-nahyu an bi'il kalbi dalilun ala tahrimiha. Larangan harga anjing atau jual beli anjing menunjukkan bahawa ia adalah jual beli yang dilarang. Fala yasihu bai'uhu, maka tidak sah jual belinya. La yahillu samanuhu, duit yang dapat pun tidak halal. Bela panjanglah dia cakap kan. Dan saya lihat ulama-ulama lain pun menyokong perkara yang sama, mana tak boleh lah jual beli anjing, ya? Tapi saya ingat dalam konteks hari ni tuan-tuan, banyak negara guna pakai walaupun dia tak fatwa harus, tapi dia sudah melakukannya. Kita pergi beli anjing kat luar negara free je, dapat free. Dah kita beli kan, kita pakai maliki kan. Dan saya ingat mana-mana negara pun yang jual beli anjing ni untuk tujuan-tujuan yang masyru' lah, mana yang allowable, yang dibenarkan untuk keselamatan, polis, tentera dan seumpamanya, memang dia beli dan dia menggunakan pakai kontrak itu. Kontrak yang dirujuk dalam mazhab Maliki, di mana mereka memang membenarkan jual beli anjing untuk tujuan-tujuan tertentu. Tapi kalau ikut yang majoriti, termasuk standard mazhab Syafi'i, jual beli anjing tak boleh sama sekali. Kan? Okey je, ini hanya ijtihad, ya? Pasal apa yang kata boleh tu? Yang kata boleh tu pasal hajat dan keperluan, dan dikeskan di atas jual beli yang lain. Jadi dia kata okey je, memang Nabi larang jual beli anjing, tapi dah ada keperluan dan hajat. Of course lah, kita tak boleh dapatkan anjing secara percuma, ataupun kita nak pergi cari dalam hutan ke apa, macam mana? Dia dalam banyak hal tuan-tuan, hajat dan keperluan dia boleh overcross. Walaupun hadis tu ada larangan yang jelas. Sebab tu ulama dia buat kaedah, al-hajatu tanzilu manzilat darurah. Hajat dan keperluan dia boleh jadi darurat, dikira darurat juga. Yalah, kalau kita tak beli anjing, kita takkan nak pergi nak ambil kat mana anjing tu? Mana tak ada jalan kan? Tidak boleh tidak, kita kena beli. Kita beli lah. Kita pakailah pendapat yang membolehkan, ya? Itu dah sudut jual beli anjing lah, ya. Tapi kalau pelihara anjing saja-saja tak boleh lah, ya? Buat pet ke, ya? Man tana kalban ghaira kalbi saidin aw masya aw ardin yunqas min amalihi kulla yawmin qiraton. Siapa-siapa yang beli anjing bukan untuk kegunaan jaga kebun, Nabi kata, untuk berburu dan seumpamanya, maka akan dikurangi pahala amalannya setiap hari sebanyak 2 qirat. Dan sahabat bertanya, qirat ni macam mana? Nabi kata 2 qirat ni seumpama 2 bukit yang besar. Setengah riwayat seumpama bukit Uhud, Nabi kata. Jadi siapa-siapa yang beli anjing for no reason, for no purpose, mana dia sudah mengurangkan pahala dirinya sendiri. Kita amal dah tak banyak, ya tak? Dia beri pahala ke anjing pula, bukan beri pahala ke anjing, maksudnya Allah Ta'ala kurangkan pahala. Lepas tu majoriti kata anjing ni kalau dipelihara memang haram lah, anak berdosa. Melainkan ada tujuan-tujuan yang saya telah sebutkan, ya? Majoriti. Pasal apa saya kata majoriti? Sebab taklah semua kata haram, ya? Ada ulama kata makruh saja, macam Imam Ibn Abdul Bar, dia tokoh besar dalam mazhab Maliki, dalam bukunya Al-Istisqa, kalau kita belajar in detail lah, dia kata makruh saja. Mengurangi pahala tidak bermaksud haram, cuma amat-amat tidak digalakkan, itu saja dia kata. Pendapat dia lah. Tapi majoriti kata haram, tak boleh lah. Kalau ada tujuan tak apa. Ada orang tanya saya, anjing datang rumah, saya bagi makan, after that dia duduk main ke rumah saya nak buat macam mana? Saya kata tak apalah, bagi makan tak salah. Yang salah ialah kita memilikinya. Dan Nabi kata man iktana kalban, siapa yang memiliki anjing. Iktana maksudnya memiliki, mengambil, seperti membeli, bawa balik rumah.
Itu tidak boleh. Tapi kalau dia datang sekadar kita bagi makan, that's okay. Tapi ada juga ulama yang syadid, dia kata kena halau anjing tu. Tapi kadang tak tahu lah kan, kadang haiwan ni bila kita bagi makan dia datang, kalau kita tak bagi makan dia tak datang lah. Isyak ke? Kejap isyak lah. Mata lah. Rumah saya pun ada anjing tu kan. Siapa pernah lalu rumah saya tu? Malam-malam anjing duduk lepok kat pagar rumah saya tu kan. Jangan ingat anjing saya pula ya. Depan rumah tu bagi makan dengan sebelah. Dulu-dulu rumah saya selalu lempar air kat atas tu. Pong melempar air, lari dia, sian dia. Saya kata tak payah lempar lah, biarlah dia nak duduk. Dia pun haiwan makhluk Allah juga. Kita tak ada bagi makan, kita tak ada bagi apa. Lagi satu saya kata bagus juga duduk depan rumah tu. Malam-malam orang tak kenal lalu dia salah. Au au au. Saya rumah kadang tak kunci, kereta tak kunci, okey juga, tak ada pencuri kan. Itu bukan benda. Ya, orang lain yang bagi makan. Jadi anjing ni walaupun dia haiwan yang najis, janganlah kita menzalimi dia. Okey dia. Dan kita bawa balik benda sudah. Azan dulu lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbana atas القائمات محمد الوسيلة القدير الله سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. Jadi jual beli anjing ya. Bab bela anjing tadi, kalau bela saja tak boleh ya. Tapi kalau ada tujuan tak apa. Ya. Cuma kalau contohlah dia bela anjing untuk jaga keselamatan rumah dia, mana tahu dia bisnesmen duit juta-juta lah rumah kan. Ulama kontemporer memberikan rukhsat. LSOS anjing itu tidak diletakkan di dalam rumah kerana kenajisan. Itu saja. Kalau ada tujuan lah, kita bela anjing ya, untuk jaga keselamatan biar di rumah kita, bangunan kita, jangan dalam rumah lah.
sebab ia melibatkan najis itu saja. Kalau ada tujuan biasa tak ada masalah sama sekali baik, ada yang tanya apa-apa tak? Ada soalan tak? Saya boleh je ajar straight away ni, tapi dah azan tanya je lah sebab ada soalan dia. Jual beli najis untuk tujuan baja. Okey, najis ni tuan-tuan, dia ada dua najis. Pertama ialah najis yang disepakati, ia najis. Yang ini memang tak boleh dijual beli bittifaqil ulama, with the consensus of the scholars. Memang tak boleh. Ya. Ataupun ia dinaskan oleh Rasulullah SAW. Memang Nabi tak benar jual beli item tu, memang tak boleh lah, walaupun dia bukan najis. Tak boleh lah kan. Contoh najis yang disepakati najis, apa dia? Tahi kita dan kencing kita juga, itu disepakati najis. Al-baul wal ghaid. Belakang rumah kita ada tangki najis, bila orang nak mari sudut kita ambil duit, tak boleh. Ya, air kencing dan najis manusia, najis sepakat para ulama no khilaf. Ya. Begitu juga dengan najis himar, tak boleh juga. Ya, kerana ada hadisnya yang diriwayatkan Nabi tak mahu beristinja dengan najis himar. Itu juga setahu saya lah ia disepakati najis. Jadi adalah najis-najis haiwan tertentu yang ini yang okey, darah haid juga sama, dia najis. Yang ini tak boleh dijual beli, sepakat para ulama. Kerana dalam banyak-banyak darah yang disepakati najis hanya darah haid. Darah hak lain tak sepakat. Jadi hak sepakat najis ni memang tak boleh dijual beli. Ya. Satu lagi darah ni bukan yang disepakati, darah haid memang tak boleh jual beli lah. Tapi satu lagi ulama sebagainya kata sebarang darah saja tak boleh jual beli, pasal bukan sebab dia najis, sebab dia dinaskan oleh Nabi. Ya. Nabi ada sebut jual beli darah ni tak boleh. Apa hadis tu saya lupa. Nahan Nabi an samanid dam. Ini hadis Rafiq bin Khurais tak silap saya. Dan nanti ada jual beli darah ni dalam ni, ada nombor 18 jual beli darah. Ya. Nabi larang jual beli darah. Darah ni Nabi dia tak boleh dijual beli sebenarnya bukan kerana dia najis. Kerana darah ulama tak sepakat najis tak najis, melainkan darah haid saja. Kerana ia dinaskan oleh Nabi. Jadi memang tak boleh lah. Jadi dia ada dua lah. Satu, kalau najis memang sepakat najis tak boleh jual beli. Satu lagi ulama khilaf najis ke tak najis, tapi dinaskan oleh Nabi, tak boleh jual beli juga. Satu lagi yang tidak disepakati kenajisannya, of course lah tidak dinaskan oleh Nabi, ia tidak boleh dijual beli. Yang ini sebenarnya ulama khilaf boleh jual beli atau tidak. Contoh najis yang tak disepakati ulama, ia najis atau tidak. Najis haiwan yang halal dimakan. Najis kambing, najis ayam. Najis ni masuk kencing dan berak lah ya. Najis lembu. Ni ulama tak sepakat sama ada ia najis atau tidak. Jadi hak kata bukan najis, dia mengharuskan jual beli. Mengharuskan. Pasal bukan najis kan. Kalau kena baju pun mayang soft. Ya. Dan saya lihat fatwa Qardawi pun dia lebih suka pendapat yang mengatakan bahawa najis-najis haiwan yang halal dimakan tidak najis. Qardawi ni dalam bab najis dia agak terbuka. Darah pun dia kata darah haid je najis, darah lain tak najis. Memang darah memang tak dijual beli dah, najis tak najis tak kisah kan. Jadi hak tadi kalau najis tu najis yang disepakati, kalau najis tu najis haiwan-haiwan yang halal dimakan, boleh jual beli lah, sebab dia bukan najis. Nampak? Mazhab Syafi'i, apa-apa najis saja memang tak boleh dijual beli. Ya. Sama ada najis haiwan yang halal dimakan atau yang haram dimakan. Sebab dia kata najis. Bila dia kata najis, dia kata tak boleh jual beli lah. Hak tadi dia kata tak najis, dia kata boleh jual beli. Hak kata najis, dia kata hak tadi hak kata tak najis, dia boleh lah jual beli. Hak kata najis, dia tak boleh jual beli. Yang tu cerita dia. So jadi macam mana? Sebaik-baiknya najis-najis haiwan, sama ada yang halal dimakan atau tidak halal dimakan, walaupun tidak disepakatilah dari sudut kenajisannya, sebaik-baiknya dielakkan. Sebab saya lihat fatwa-fatwa kontemporer macam kotor, dia tidak menggalakkan jual beli.
najis-najis seumpama itu, melainkan untuk dijadikan baja atau tujuan-tujuan yang lain yang mana dia juga perlu untuk menampung kos-kos tertentu. Contoh haji ada ladang kambing, orang nak beli najis kambing haji tu, haji upah orang, pokok tarik lah, boleh guning lah. Jadi dia kata ambil kos untuk bayar pekerja, selebihnya tu dia kata jangan ambil duit lah. Itu sebaik-baiknya, itu sebaik-baiknya. Kerana walaupun dari sudut najis tak najis tu ulama tak sepakat, tapi pasal dia tak tahulah kan, cerita lagi tu lah. Kalau kita elakkan tu lebih baik. Tapi kalau orang yang buat dari televisis, itu saya tak tahulah dia buat tu atas dasar apa. Tapi asasnya memang darah tak boleh dijual beli. Tapi bukan bermakna bila kita guna darah kita tak dicas. Kerana cas tu dia cas atas servis, dia cas atas cas-cas yang lain lah. Tapi kalau betul-betul akad tu untuk darah memang tak boleh. Nampak? Cerita dia macam tu lah. Yalah, kalau kita tengok dalam bil, betul tak? Kita masuk hospital kan, bil nombor 1, nombor 2 dengan ubat lah, dengan apa, tiba-tiba darah tu dia macam cas lah. Kita guna 5 bekas, 5 plastik darah. Satu plastik dia cas RM100 contoh, kita guna 5 plastik dia cas RM500. Ya, dia tulis dekat bil tu. Ada dua kemungkinan di situ. Pertama, mungkin dia cas tu darah memang harga darah. Yang kedua, dia cas harga darah tu mungkin bukan harga darah, tapi di atas kos yang dia nak tampung untuk dapatkan darah. Kena tanya dia lah, saya tak tahu. Kalau harga darah tak boleh lah. Kita tak ada apa lah sebab kita perlu kepada benda tu. Tapi dia yang jual beli tu berdosa lah. Tu lah cerita dia. Jual beli darah memang tak boleh lah. Sepakat para ulama. Bukan soal dia najis tak najis, tapi soal dia dinaskan oleh Nabi. Saya tak tahulah, mungkin ada ulama yang kata boleh. Tapi kita dapati baik fatwa yang kontemporer, yang sekarang, baik yang lama, darah memang unallowable for trade, memang tak boleh dijual beli. Tapi bukan bermaksud tak boleh ambil duit. Kita boleh ambil duit tapi mesti cah atas benda lain lah. Sebab itu sebaik-baiknya orang meniaga ni, dia bukan semua tahu muamalat. Darah sepatutnya dia cah atas benda lain lah. Dia boleh cah atas servis dah seumpamanya, tapi dia tak boleh cah betul-betul atas darah, sebab dia khawatiri dia akan masuk dalam akad kita, akad darah, maka tak boleh. Itu je cerita dia. Tapi kita sebagai passion ni, kita nak buat macam mana? Orang masuk bil kita bayar aje. Kita tak ada niat nak jual beli darah pun, kita nak servis dia aje. Dia lah kena pandai, kena ikut atau cara yang ada dalam syarak. Sebaiknya dia tidak cah ikut. Itulah, tak tahulah, Allah Ta'ala alam. Saya boleh cakap itu je lah. Saya pun personally tak ada pengalaman tengok bil yang ada masuk darah, sebab saya tak pernah masuk darah. Tak tahulah kan. Boleh, ada soalan lagi? Tak ada? Nak tanya lagi? Tak ada. Ada siapa pun nak tanya apa-apa? Tak ada? Kalau tak ada, kita stop lah pada malam ini. Next nanti kita masuk jual beli yang kesunyi, ada banyak lagi. Itulah jual beli barangan-barangan yang haram ya. Apa-apa yang diharamkan Allah kita tak boleh jual beli. Kerana Allah Ta'ala bila mengharamkan sesuatu, maka Allah Ta'ala juga mengharamkan harga daripadanya. Innallaha iza harrama syai'an harrama samanahu ya. Dan ini saya kira sepakat para ulama, yang mana saya akan explain lah pada kuliah yang akan datang. Aku Lukul Azhar, Ustaz Zimali. Walakum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafar.